Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala dapat lagi kita bersama berada untuk menunaikan ibadat solat maghrib secara berjemaah, yang mana tidak ada benda lebih besar apabila Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih daripada apabila Allah Taala pilih seseorang tersebut. Apabila Allah Ta'ala pilih seseorang tersebut, maka Allah Ta'ala inginkan kebaikan pada diri dia. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ada orang yang ada kederat ada, tapi Allah Ta'ala tak bagi taufik untuk buat, tak boleh juga. Mudahnya ialah kadang-kadang kita bangun malam ke, kita bangun malam ni kadang-kadang kecing kau gapo ikut lah. Tapi tak semua orang bangun malam tu dia boleh bangun untuk semaya 2 rakaat. So bangun dah, tapi tidak ada taufik daripada Allah Ta'ala untuk buat ibadat, maka tak boleh juga. Begitu juga kita pada hari ini, kita kena bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan nak suruh apabila kita jadi baik ni masalah orang baiknya, masalah juga orang baik ni. Apabila kita jahat, memang jahat lah. Silap-silap kalau tak ada taubat masuk neraka. Apabila kita jadi baik, kita ingat kita je baiknya, kita ingat orang lain jahat. Kita tak khabar dulu kita pun gitu juga. Kita dulu pun gitu juga. Jadi apabila Allah Ta'ala kurniakan kepada kita baik ni, maka kita jangan jeh orang lah. Tak jangan jeh orang tu, jangan orang jeh orang ni. Kita boleh lah ajak dan juga doa ke dia supaya jadi baik juga. Tapi masalah setengah orangnya apabila dia rasa baik tak, orang lain jahat belakang, orang lain neraka belakang dia, seorang syurga. Itu masalah dia. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala kurniakan lagi kepada kita nikmat iman, nikmat kesihatan, nikmat masa lapar. Nabi SAW pun pernah sebut, nikmatani maghbunun fihima kathirun minan nas. 2 nikmat yang kadang-kadang orang terlupa. As-sihhatu wal faragh. Kesihatan, nikmat kesihatan. Nikmat kesihatan ni tak sakit, tak khabar lah. Duduk hospital tu, oh Allah, bapa tak boleh lah, bapa pun tidur tangan. Jadi nikmat masa lapar. Nikmat masa lapar ni, nikmat masa lapar ni. Orang lain kadang-kadang ada nikmat masa lapar pas ngodik ni, kita panggil golik-goliknya duduk gitu ya pas ngodik ni. Kalau kita duduk rumah pun kita buah. Kita tengok TV. Tapi Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita untuk menggunakan nikmat masa lapar kita duduk masjid. Jadi nikmat ni nikmat kita kena syukuri, yang mana kadang-kadang kita tak perasan lah. Jadi daripada kesibukan kita dengan dunia ni, alhamdulillah, cubalah cari-cari jalan-jalan yang boleh untuk kita menambah saham akhirat kita dengan sekecil-kecil benda sehinggalah sebesar-besar benda mengikut kemampuan masing-masing. Jadi alhamdulillah kita sambung dalam kuliah maghrib kita mengenai sirah Nabi SAW, yang mana akhir sekali baru ni kalau tak silapnya ambanya kita habis kita mengenai Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash ni yang mana dianya berkahwin dengan Zaid bin Harisah, akhir sekali tidak stabil menyebabkan cerai, yang mana akhir sekali Nabi SAW sendiri diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkahwin dengan Zainab binti Jahash, yang mana merupakan juga menatu akak dan juga sepupu Nabi SAW. Yang mana akhir sekali Allah Ta'ala nak angkat satu amalan jahiliyah yang sangat besar, iaitu isu akak-akak ni lah. Kalau kita setakat anak akak tu tak apa lagi, ni adat jahiliyah sampai natu akak pun serupa natu sendiri. So Allah Ta'ala nak bui kepada Nabi SAW, yang mana Nabi SAW sendiri kena hadap benda tu. Kita sebut Anas bin Malik ketika mana dia sebut mengenai ayat ataupun cerita mengenai benda ni, dia kata kalaulah Nabi SAW nak susuk ayat Quran boleh, salah satunya ayat ni kalau Nabi susuk. Sebab apa? Sebab benda orang buat belaka nak bercanggah dengan masyarakat Arab ataupun orang masa tu
Maka Nabi SAW teruskan sehinggalah akhirnya terangkatnya amalan jahiliyah, iaitu isu akad lah. Antaranya bin ke dengan ayah akak. Orang panggil ayah biologi, kena bin ke dengan ayah biologi, ayah kita sendiri. Dan sebenarnya isu ni dia bukan zaman tu je sebenarnya. Zaman lalu ni pun masih berlaku benda tu. Sebab itulah gapo-gapo pun kita kena kelik ke agama. Kita buat salah tu biasa, bukan biasa naiknya, kita manusia. Kadang-kadang buat salah dan sebagainya. Jadi apabila kita insaf, kita kena terima gapo-gapo yang ditetapkan oleh agama. Sebab apa? Itulah penyelesaian paling terbaik. Sebabnya ambo sendiri pun kita ingat kau peringkat dulu memang banyak lah isu-isu kan, anak ambil anak, lepas tu kemudian sikit-sikitnya jadi anak anak akak kepada ayah ayah akak. Rupa-rupanya ada juga masih yang ada umur lebih kurang banyak peringkat mak dia lah, peringkat mak dia. Jadi benda tu masih lagi ada sikit sebanyak, dan kita kena ingat bahawa benda tu lah benda jahiliah, yang mana kalau lah berlaku dalam keluarga kita, kepada kita pun kita kena redha bahawa Allah Ta'ala tak silap lagu tu. Dan apabila kita lakukan, tinggalkan keburukan tu atas nama agama, kita kena yakin Allah Ta'ala akan balas. Gapo-gapo pun Allah Ta'ala tak tinggal kosong. Susah kita ni Allah Ta'ala tak beri kosong. Kita je rasa Allah beri sedekah, tak balik modal sedekah ni. Kita ingat kosong. Satu kita beri sah tu kosong dak, Allah Ta'ala balas. Kalau lah Allah Ta'ala di dunia pun confirm Allah Ta'ala akan balas di akhirat. Kepercayaan kita sebagai orang beragama atau beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita susah ngaji. Ambo suka cerita pasal ngaji sebab kita ngajar juga orang dewasa. Jadi kadang-kadang yalah peringkat umur, orang hak berumur, dia kadang-kadang baca juga tak pandai. Baca juga orang kata jangan lemah semangat kata. Kita kena ingat 8 kali contoh kita ulang. Tak acak juga, bukan kosong tu. Memanglah kita mungkinlah tak acak lagi, tak pandai. Tapi Allah Ta'ala, di sisi Allah Ta'ala bukan kosong. Ada Allah Ta'ala ke balas. Ketika mana Aisyah, kalau tak silapnya ketika mana dia ketika mana dia tawaf, ditanya mengenai tawaf dengan kenderaan, ataupun masa tu tak ada kereta lah, tak ada lagi skuter automatik tu. Ramai Nabi juga, maksudnya dengan unta dan sebagainya deh. Jadi Nabi SAW sebut ajruki ala qadri nasabiki. Pahalamu ialah berdasarkan kesusahanmu. Kesusahan ni tak sama. Susah orang kayanya dia ada ekong. Dia tak ada ekong, dia ada kipas. Orang susah ni susah sungguh ni. Lah kalau bukan ni lah tu sukar tu. Jadi susah ni tak sama. Susah ni tak sama. Orang kaya lain susah dia. Orang yang tidak miskin lain susah dia. Sebab itulah kesusahan itulah Allah Ta'ala akan balas. Usaha kita tu Allah Ta'ala akan balas. Tak serupa, bagi setiap kita ni tak sama. Jadi kita hak tahu diri kita, dan kita kena ingat bahawa gapo-gapo kita buat Allah Ta'ala akan balas. Apa tiba-tiba tu? Cerita siapa tadi? Cerita Zainab binti Jahash. Jadi Zainab binti Jahashnya hak menarik juga ialah Nabi SAW sebut bahawa orang isteri Nabi SAW yang akan meninggal paling awalnya ialah atwalukunna yadan. Nabi sebut. Nabi SAW pernah sebut kepada isteri dia, antara kamu ni, antara isteri aku ni, madu belakang ni, hak akan mati paling awalnya siapa? Orang yang paling panjang tangan. Sudah. Kenapa masuk panjang tangan? Kalau bahasa Melayu salah lah. Panjang tangan curi lah. Bukan curi lah. Sebab tu istilah tu nak kena betul dengan istilah Arab lah, yang dimaksudkan dengan Arab tu. Jadi apabila isteri Nabi selepas daripada kewafatan Nabi SAW, pakat ukur tangan. Pakat ukur tangan. Dia ingat ke hak main panjang tangan. Rupanya hak mati ni bukan orang panjang tangan. Ukur-ukur sebab Zainab akan meninggal paling awal. Dan dia ialah orang yang kecil dan juga panjang tangan dia tak panjang. Jadi apabila dia ukur-ukur tu bukan saya ambo tak ingat lah siapa. Cuma yang pentingnya lepas daripada tu yang akan meninggalnya, yang paling terawalnya ialah Zainab binti Jahash. Yang dimaksudkan Nabi SAW panjang tangan tu ialah suka bersedekah.
Jangan salah faham dengan bahasa Melayu. Jadi sembahyang tangan ni mudah sedekah. Yang mana akhir sekali Zainab binti Jahsh inilah yang orang pertama daripada isteri Nabi yang meninggal selepas daripada kewafatan Nabi SAW. Okey, isteri Nabi ni beberapa maklumat lagi mengenai isteri Nabi. Isteri Nabi ada 11 kita cerita ni kan. Kemudian ada 12 sekali ni Maria Al-Qibtiyah. Yang mati ketika mana Nabi hidup 2 orang. Iaitu confirm kita tahulah Khadijah. Seorang lagi ialah Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah dia kahwin dengan Nabi sebentar saja. 6 bulan selepas daripada, kalau silap 6 bulan selepas daripada kahwin tu dia meninggal. Dan dia digelar sebagai Ummul Masakin. Ummul Masakin ni dia suka kepada orang miskin dan dia juga orang dia ni mudah memberi sedekah lah kepada orang miskin. 2 orang ni. Tu antara maklumat mengenai isteri Nabi. Yang seterusnya juga hak menariknya ialah semua isteri Nabi dikuburkan di perkuburan Baqi'. Semua isteri Nabi dikuburkan di perkuburan Baqi' melainkan 2 orang saja. Melainkan 2 orang saja. Saat ni 2 orang juga. Dari sudut mati ketika mana Nabi hidup. Yang mana hak ni pula ialah yang semua isteri Nabi dikuburkan di Baqi' kecuali 2 orang. Confirm kita tahu dah seorang siapa? Khadijah. Khadijah seorang lagi. Ni kemungkinan siapa-siapa ikut travel, kalau lah ada ustaz-ustaz tahu sikit dia akan cerita. Tak ada maklum. Dalam on the way kita pergi daripada Mekah ke Madinah, kita ada satu tempat nama dia Sarif. Nama tempat dia nama Sarif. Jadi Sarif ni ialah tempat Nabi SAW berkahwin dengan seorang isteri Nabi, itu Maimunah bintil Harith. Maimunah ni Nabi SAW nikah dengan Maimunah di situ. Kemudian akhir sekali Maimunah dia mati juga di situ. Jadi 2 orang isteri Nabi yang tidak dikuburkan di kuburan Baqi', iaitu Khadijah dan juga Maimunah. Kalau kita pergi daripada Mekah ke Madinah tu ada kubur on the way kita nak klik ke Madinah, dekat dengan Mekah. Dekat dengan Mekah. Situ nama dia Allah, nama apa tak lagi. Tapi dia luar daripada tanah haram dah. Dia luar daripada tanah haram dah. Ada kubur tepi. Dia ya, suara dia ya. Kubur dia sahaja, kubur Maimunah sahaja. Jadi itu termaklumat mengenai isteri Nabi. Dan isteri Nabi selepas daripada tu yang paling awam juga ialah Zainab binti Jahsh. Kalau daripada keluarga Nabi, hak besar sikit, hak akan meninggal paling awal siapa? Dah bukan lepas daripada Nabi mati. Lepas daripada mati Fatimah. Fatimah ni Ahlul Bait dipanggil. Ahlul Bait, keluarga Nabi yang mati paling awal. Banyak ke benda ni? Jadi Fatimah ni Ahlul Bait Nabi SAW yang pertama mati. Kalau siap selepas daripada Nebula kewafatan Nabi, wafatnya Fatimah. Yang mana cerita dia secara ringkasnya ialah Nabi SAW di hujung ayat hayat dia tu dia sebut kepada Fatimah, sungguhnya mu adalah orang yang terawal lahaqan bi, yang akan mati selepas daripada Ahlul Bait. Jadi Fatimah pun gembira lah dengan benda tu. Boleh. Kemudian kita sambung pula cerita mengenai Zainab binti Jahsh. Berlakulah satu peristiwa yang besar juga, iaitu perang Bani Mustalik ataupun perang nama dia Muraisiyah. Nama perang ni kadang-kadang ada 2 nama ataupun 3 nama. Sebab apa? Kadang-kadang dia bersempena beberapa perkara. Ada bersempena dengan tepat, ada bersempena dengan keadaan waktu tersebut. Contoh apa? Contohnya perang Khandaq. Nama lain bagi perang Khandaq kita panggil perang parit. Khandaq tu parit lah. Ataupun nama lain dah Ahzab. Juga dipanggil untuk satu peperangan yang sama. Begitu juga di nama tempat pun, Bukit Memanah tu kan. Bukit Memanah, siapa pergi Madinah dia tahu kat Bukit Uhud tu ada Bukit Memanah. Bukit Memanah ni nama asal dia ialah Jabal Ainain. Jabal Ainain, iaitu 2 mata. 2 mata tu wallahu alam, sebahagian ahli sejarah pengkaji disebut sebab dia bukan so gitu. Dia ada 2. Jadi 2 tu ada kecil sikit, kemudian barulah ada besar. Tu 2 dia punya bukit tu dipanggil Jabal 2 mata. Tapi bersempena dengan peristiwa kita tukar nak jadi Bukit Pemanah. Bersempena dengan pemanahnya
sahabat Nabi ketika orang pergi Uhud. So tu benda-benda kadang-kadang ambo dulu pun peringkat awal lu keliru. Dia hok ni pergi ni. Apa ni berperang ni apa banyak-banyak ni. Di kadang-kadang satu peperangan ada 2-3 nama bersempena lain-lain lah. Sebab dalam masa tu dia tak ada baru nak tulis buku kau gaponya. Cumanya dia akan cerita berdasarkan maklumat dia adalah. Jadi Ghazwah Bani Mustalik, peperangan Bani Mustalik ni ialah peperangan yang mana kita memerangi kumpulan kabilah yang bernama Bani Mustalik. Dan juga digelar juga sebagai Al-Muraisi', adalah bersempena tepat tu nama Al-Muraisi'. Satu mata air dekat kawasan tu nama Al-Muraisi'. Itulah. Tak ada masalah kalau tak ingat pun tak apa. Yang pentingnya dalam peperangan ni Bani Mustalik ni berlakunya peperangan, kita kena faham bahawa hak ambo duk cerita ni apabila selepas ada perang Uhud, orang Islam mula banyak kena serang. Orang luar berani untuk serang orang Madinah. Sebab apa? Sebab perang Uhud orang Islam kalah. Siapalah hak ni pun Bani Mustalik ni dia merancang juga untuk nak serang Madinah. Sehingga kan Nabi SAW hantar seorang sahabat untuk menjadi mata-mata. Apa kita panggil spy. Yang mana Bani Mustalik dia tak tahu. Dia tak tahu bahawa ni adalah orang Islam. Jadi dia ceritalah dia daripada sini. Ya kau kita nak perang ni, kalau nak perang kami nak sedia juga tentera daripada pihak kami untuk serang Muhammad. Sukalah dianya. Akhirnya spy Nabi SAW balik. Balik cerita bahawa Bani Mustalik ni nak serang Nabi SAW, sehingga ke Nabi SAW dia buat persediaan dulu. Dia pun dah hantar juga orang. Tapi apabila dia hantar orang, Nabi sedia dah, sehingga ke Nabi igat spy orang Bani Mustalik ni. Dan gitu Nabi SAW apabila ada spy, apabila ada mata-mata, Nabi akan tawarkan dia untuk Islam dulu. Nak Islam ke tak? Kalau nak Islam beres lepas. Mu lepas dan juga ceritalah gapo-gapo hak berlaku sebenarnya. Tapi apabila orang Bani Mustalik, mata-mata Bani Mustalik ni, apabila dia ditangkap, dia tak selesai masuk Islam, akhirnya Nabi SAW bunuh dan Nabi SAW boleh menyerang Bani Mustalik lebih awal daripada Bani Mustalik. Jadi Bani Mustalik tak ada sedia, Nabi SAW sampai dah. Nabi bawa 700 orang. Dan 700 orang tentera dan juga 30 orang tentera berkuda. Banyaklah, kuat. Sehinggalah Bani Mustalik tak boleh nak buat apa. Akhirnya mereka pun kalah. Mereka kalah, yang menyebabkan apabila kalah, apa akan berlaku? Akan adanya hamba-hamba. Akan menjadi hamba lah. Akan menjadi hamba. Salah seorang daripada hamba tu ialah seorang anak kepada ketua kabilah. Ketua kabilah tu nama Al-Harith. Ada seorang hamba dia ni ataupun anak dia tu telah menjadi hamba lah. Dalam konsep hamba kita ada beberapa jenis. Salah satunya kita panggil Al-Mukatabah. Al-Mukatabah ni contohlah kita jadi hamba. Tak sedap jadi hamba, contohlah. Kalau kita jadi hamba, kita boleh kumpul-kumpul duit, sehinggalah cukup duit kita tawarkan untuk bebas. Jadi dia ni Juwairiyah nama dia. Tahu dah kali cerita. Juwairiyah ni dia anak ketua kabilah. Confirm ada duit lah. Jadi dia pergi jumpa dengan Nabi SAW untuk menebus diri dia untuk bebas. Sehinggalah Nabi SAW tawarkan kepada dia apa? Nikah. Aisyah masa tengok mula-mula Juwairiyah ni, dia sebut apa? Dia kata, aku tengok muka Juwairiyah ni, aku tahu dah apa akan berlaku. Sebab Nabi SAW memang salah satu kaedah dakwah Nabi akan berkahwin dengan kabilah, sesuatu kabilah, anak sesuatu ketua kabilah, supaya apa? Istihar tiap si berai lah. Bahasa mudah kita kat. Maksudnya kita jadi natu lah. Jadi natu, kita hormat tak tua lah. Jadi apabila jadi hamba, adalah para sahabat hak boleh dah gia dia. Ada boleh gia, akhirnya Nabi SAW dan para sahabat ambil keputusan untuk melepaskan semua hamba yang mereka boleh. Sebab apa? Sebab apabila Nabi SAW menikah dengan Juwairiyah, maka kabilah dia tu menjadi ipar Nabi SAW. Jadi Aisyah ni hebatnya Aisyah ni, dia dalam deki dia ni pengajaran yang bagus bagi seorang wanita lah. Orang wanita dia kena tengok Aisyah ni, dia jadi deki, kuat deki.
Tapi apabila menceritakan kebaikan, orang hak dia deki cara dia lah, cara kalau ada madu kita pun tak ada pengalaman, madu ni kita pun budak lagi. Tapi dia ceritanya dia ada deki dengan kawan ni. Deki pun deki sebab kebaikan kadang-kadang. Deki. Tapi apabila menyebutkan benda hak betul, benda hak baik, dia akan sebut. Kita ni kalau deki kak, tak molek belaka cerita Aisyah. Apabila dia deki, memang dia deki. Dia tengok ada Juwairiyah ni. Nabi akan nikah lah. Tapi apabila ditanya kepada Aisyah mengenai Juwairiyah, Aisyah kata dia antara orang yang paling banyak jasa dia kepada kabilah dia. Sebab apa jasa dia? Sebab apabila dia berkahwin dengan Nabi SAW, so kabilah dia masuk Islam. Tu adalah cara kita nak belajar, khususnya bagi orang wanita. Apabila deki dengan orang tu, kau deki orang ni, sebanyak tak ada masalah, atas dasar yang tidak melebihi syariat. Tapi apabila benda betul, sebut betul, tu masalah kita ya. Masalah apabila kita deki kat, tak ada lah, dia lah hak jahat kali atas dunia. Kita lah hak masuk syurga. Jadi gitulah dia panggil insaf. Insaf ni benda hak sangat mahal. Insaf ni maksudnya adil. Adil. Nabi SAW sebut dalam Al-Quran, "Dilu huwa aqrabu littaqwa." Berlaku adil lah, kerana berlaku adil lah lebih dekat kepada takwa. Nak sebut kau kebetulan zaman-zaman musim dia. Tapi ambo tidak mewakili mana-mana parti politik ke apa. Cuma keadilan ni terutamanya musim ni. Kita alhamdulillah, ambo sebut sikit dah pasal politik ni. Kita alhamdulillah lah ni politik kita dah semakin kita panggil mati lah. Berbanding dengan dulu. Dulu tak ada royak lah. Habis memang buruk sungguh lah. Musim ni musim cari kesalahan ni. Musim korek kau ni. Kita letak politik sekadarnya. Alhamdulillah lah ni politik ngata kurang dah. Jadi kita kena belajar bahawa berlaku adil dalam kita berkata-kata kepada orang tu khususnya. Masa baik dulu, kita sedap kata-kata. Masa kita balas sekalipun, kita kata setakat mana hak perlu sahaja. Jangan melebihi had. Ni adalah sikap yang ada dalam berpolitik. Politik matang, politik hak tidak menyentuh hal peribadi khususnya. Tu benda-benda hak kalau boleh kita jauhkan. Lebih-lebih lagi orang-orang muda hak bersemangat ke apa belajar. Kita harapkan politik kita ni politik hak semakin akademik. Bahas cara hak lebih menguntungkan rakyat. Tak ada nampak cenderung mana-mana deh. Kau nampak ke arah mana? Tak ada deh. Ada deh. Cuma nak lagu tu. Kita ada tengok satu benda lagi dalam peristiwa hak terdekat lepas daripada ni, Nabi SAW tegur satu benda yang sepatutnya menjadi pengajaran kepada kita, khususnya orang hak terlibat dengan politik lah, orang hak mengurus bukan politik saja ni, benda hak umum ke, bukan akal lambat sebut kata orang pahak ke politik. Cuma benda ni semua umum, hatta benda-benda lain. Apabila selepas daripada perang Bani Mustalik, Wama ni antara orang yang join ketika Bani Mustalik ialah munafik. Orang munafik join. Orang munafik ni yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay ni, dia pilih-pilih. Perang ni tak boleh nak makan ni. Tak pergi. Uhud. Dia pergi dah peringkat awal, tarik diri. Rasa tak boleh benar ni. Tarik diri. Hak ni dia nampak muka ramad dah. Bani Mustalik ni memang confirm kita akan menang. Kita ramai 700. Pergi dia. On the way klik, berlakulah satu peristiwa yang menyebabkan suka ni Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada dua orang daripada seorang Muhajirin, seorang Ansar. Cara kaum Muhajirin dengan Ansar. Muhajirin orang Mekah, Ansar orang Madinah. Berebut untuk ambil air. Sehingga ada seorang ni amo tengok daripada Muhajirin atau Ansar, dia ni gitar alik belakang yang menyebabkan balah. Dan balah tu mereka menyebut ya lal Muhajirin, hak ni ya lal Ansar, menggunakan nama Muhajirin dan juga menggunakan nama Ansar untuk balah. Apabila Nabi SAW tahu, Nabi sebut apa ni? Nabi SAW kata, apakah suruhan jahiliah yang kamu bawa ni? Nabi SAW ayat suruhan jahiliah yang busuk ni. Padahal nama yang digunakan tu adalah nama Islamik dah, Muhajirin dengan Ansar. Tapi apabila digunakan untuk balah, Nabi SAW sendiri tegur. Nabi tegur, kalulah untuk balah guna nama Muhajirin kau, guna nama Ansar kau,
Nabi SAW marah. Tinggalkan Nabi SAW kata amal jahiliah ni. Sekat tu lepas dah kali. Untuk politik kau gapo kau, untuk bukan politik saja amo sebutnya. Kebetulan kena zaman ni masa ngepin dan sebagainya. Ni tengok Nabi SAW tegur. Menggunakan nama hak Ansar ni orang hak Nabi makan jasa dah. Muhajirin ni orang hak memang ikut Nabi dah, mati dengan Nabi sanggup dah. Tapi apabila digunakan untuk balah, Nabi SAW tegur. Jadi setakat tu sahaja untuk isu ni. Kita faham sendiri, kita belajar sendiri, terutama khususnya orang muda. Khususnya orang muda lah. Orang muda dia semangat lebih. Seperti mana disebut oleh seorang ulama, apabila ditanya nasihat kepada dia, dia kata dua benda kena ada pada seseorang itu, ialah hikmah orang muda, semangat orang muda, hikmah orang tua. Jadi dua-dua ni nak kena ada pada seseorang itulah yang menyebabkan seseorang itu akan dilihat seorang yang hebat. Semangat saja tanpa ilmu tak boleh juga. Gahar belakang orang sebut kau ni, oh percaya. Kita nak tengok cerita soal lagi ni. Apa bukan nak kait semua buatlah malam ni. Tak mari dekat minggu depan. Aku bukan nak ayat gapo-gapo, nak ayat yang supaya kita sedar bahawa ada benda yang lebih besar kita kena fokus. Kita akan tengok lepas daripada satu peristiwa besar juga, iaitu peristiwa yang mana dimainkan oleh orang munafik juga ni. Apabila berlaku benda hal saat ni, orang munafik, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, disebut satu perkataan yang mana telah menjadi kecoh antara tentera orang Islam. Dia kata samin, dia marah kepada orang selain daripada munafik lah. Dia marah kepada orang Madinah juga. Dia ni orang Madinah, tapi dia orang munafik. Dia marah orang Madinah. Tengok, samin kalbak yakuluka, dia kata, gemuk anjingmu, patu anjingmu ni hok makanmu, dia kata. Dia nak kata kepada orang Mekah. Akhir sekali kata-kata ni didengar oleh para seorang sahabat. Dia pergi sapa kepada Nabi SAW. Dia budak, Zaid bin Arqam. Dia budak. Mungkin dia umur 15 tahun baru. Jadi apabila gitu, Nabi SAW pun kupu. Orang pergi tanya, betul ke Abdullah bin Ubay bin Salul ayat lagu ni? Abdullah bin Ubay ngaku ke tak? Tobat tak ngaku. Tak ngaku. Padahal dia berkata, ni Zaid ni buat cerita ni, Zaid bin Arqam ni buat cerita. Aku tak kata, wallahi aku tak kata. Padahal hadis dia tak katanya. Sehinggalah Nabi SAW tengok keadaan kalut dan sebagainya. Nabi pun ketika mana waktu yang diriwayatkan dalam hadis sebut, waktu tu boleh jadinya waktu panas, Nabi tidak akan bergerak. Orang Arab apabila waktu tu hari panas, dia tidak akan jalan, dia akan rehat. Dia akan rehat. Tapi waktu tu walaupun panas, Nabi SAW perintahkan kepada semua tentera bergerak. Boleh duk cara benda-benda hak tidak menguntungkan benda kita ni. Nabi SAW pun suruh gerak. Dalam on the way gerak tu, Zaid bin Arqam ni dia tengah sedih apabila dianya Abdullah bin Ubay ngaku bahawa dia tak sebut benda tu dan disabitkan kesalahan kepada dia. Nabi pun tidak ada keputusan kat time tu. Nabi pun tak tahu. Tapi Nabi nak meredakan keadaan hak kalut tu. Yang mana Zaid bin Arqam dipersalahkan oleh sebahagian sahabat. Sedih dia. Dalam perjalanan nak balik Madinah ni, Nabi SAW pun pergi ambil Zaid. Dia pergi linga Zaid. Dan apa ni, dia sebut kepada Zaid bahawa Zaid lah betul. Sebab Nabi SAW baru tu boleh wahyu. Sehingga kepada sahabat tengok, Nabi buat apa kamu tadi? Tak ada, Nabi saja pergi, lepas tu Nabi senyum gitu ya. Esok apabila sampai di Madinah, Nabi SAW pun baca satu surah, iaitu surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun. Barulah para sahabat tahu, ini adalah permainan orang munafik. Cerita mengenai munafik ke gapo ni, benda hak kita nak kena faham dalam konsep kita sekarang. Kita tak boleh nak kata orang hak buat benda-benda sifat munafik ni orang munafik. Benda hak kita kena faham dalam Al-Quran khususnya. Contoh Allah Taala sebut innal ladzina kafaru ke gapo, ataupun hadis mengenai ayatul munafiqi salasah. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia kecek dia nipu. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia ada janji dia mungkin dia janji. Wa idza tumina khana, apabila dia bagi tanggungjawab dia khianat. Dia kepak, ada sebahagian hadis sebut kepak. Wa idza khasama fajara, apabila dia balah dia akan melampau. Benda ni kita tak boleh nak kata apabila orang tu buat munafik ni. Tak. Ini adalah sifat orang munafik.
Kita kena faham lagu tu. Nabi SAW sebut sifat orang munafik supaya kita buat sifat tu daripada diri kita. Kita tak boleh nak kata apa ni, orang yang buat tu munafik ke. Tak boleh. Perkataan itu perkataan bahaya. Orang munafik ni orang yang tidak akan masuk syurga. Orang munafik ni orang yang akan duk patak neraka. So perkataan itu kena jaga. Kita apabila cerita mengenai ciri-ciri orang kafir, kau gapo, terutama dalam Al-Quran, Allah Taala kata innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bagi contoh, sungguhnya orang kafir ni apabila sekian-sekian maka dia gini. Salah satu ciri-ciri orang kafir supaya kita hindarkan sikap tu daripada orang kafir. Apabila orang buat, kita tak boleh terus kata kafir. Kita tak boleh kata munafik, kita tak boleh kata fasik, tak boleh. Tapi itu adalah salah satu daripada ciri-ciri dia yang sepatutnya bila kita tahu ciri itu kita kena jauhi. Tu. Kefahaman yang kita kena ada mengenai sikap-sikap yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran sangat banyaklah. Sangat banyak. Jadi apabila berlaku gitu, orang faham bahawa mula timbul isu ni ialah orang munafik. Dalam masa yang sama berlaku satu peristiwa yang besar, iaitu peristiwa fitnah kepada Aisyah. Ni munafik juga main ni. Munafik juga main. Jadi apabila wallahu alamnya berlaku kemungkinan lah, wallahu alam dah. Tidak pasti, cumanya boleh jadi dalam perjalanan yang sama ni juga sebelum dia baru sampai Madinah berlakunya peristiwa fitnah kepada Aisyah. Sebabnya fitnah kepada Aisyah ni berlaku dalam riwayat sebut Nabi malam di satu tempat, kemudian esok pagi tu Nabi akan bertolak, kemudian Aisyah akan menjadi satu peristiwa kepada Aisyah. Lepas tu orang yang kena fitnah tu pun jumpa Aisyah, orang kena fitnah sekali dengan Aisyah ni, Safwan bin Mu'attal, sampai di Madinah waktu tengah hari ataupun waktu petang. So para pengkaji sebut kemungkinan boleh jadi dekat je dengan Madinah. Dekat dengan Madinah pun kemungkinan adalah 70 kilo, ada sebut 30 kilo, wallahu alam. Tapi dalam masa yang sama berlaku juga sahabat di satu tempat bermalam di situ. Jadi malam tersebut Aisyah tidur. Aisyah sendiri cerita. Ni cerita ni kalau buat drama TV ni memang jadi. Kita duk tengok cerita-cerita TV sedap dah kan. Ni cerita ni sedap lagi ni. Boleh kita duk tengok cerita TV saja. Ni tengok cerita ni. Aisyah sendiri cerita. Dia kata ketika mana Nabi SAW keluar musafir, Nabi akan undi isteri-isteri dia. Nabi akan undi. So Nabi akan cabut. Kalau tubik nama sekian-sekian, dia hak boleh pergi teman Nabi SAW dalam musafir. Jadi dalam sebahagian peperangan Aisyah pergi. Dalam Sulhul Hudaybiyah Ummu Salamah boleh pergi. Banyaknya Aisyah jugalah dalam banyak peristiwa. Jadi ketika mana pergi Bani Mustalik, Aisyah hak teman Nabi SAW. Siapa ni Madinah, siapa satu tempat Aisyah cerita. Pagi esok tu orang tengah tolak, aku pergi tandah. Apabila aku pergi tandah tu orang duduk tunggu lagi. Orang duduk tunggu lagi, pergi tandah. Siapalah di tempat dia panggil Haudaj. Haudaj ni kita panggil ke apa Kalau cerita dulu kan banyak cerita Cina tu. Khandah bukan khandah. Tandu tu. Zaman tu ada tandu. Jadi Aisyah duduk dalam tandu tu, tandu hok tutup. Dan pada ketika tu juga telah turun ayat hijab. Jadi Aisyah duduk dalam tandu hok tertutup lah. Jadi Aisyah kata, aku nak sapa dah. Aku duduk rasa aku punya tekak ni hilang kalung. Kalung tak ada. Sudah. Aisyah pun pergi klik mula. Tempat hak dia pergi buat hajat. Dulu bukan tandah dekat-dekat. Kita lah ni yang dekatnya. Dulu tandah kat nak pergi. Zaman kita dulu lah pergi cari hotel kau apa. Apa dek tu. Zaman kecil dulu lah. Pergi dalam gerok sikit kat. Zaman tu pun lagu tu lah. Tandah tidak ada. Terutamanya kalau zaman tu dia akan cari tempat hak turun sikit. Mungkin pada pasir. Pada pasir tidak ada banyak gerok apa kita. Jadi dia akan cari tempat hak rendah sikit. Dia akan qada hajat situ. Jadi Aisyah pun pergi cari semula. Akhirnya jumpa. Apabila jumpa tu, maka Aisyah pun klik. Orang pergi belakang dah. Astaga, apalah. Aisyah kata, aku ingat kau orang tunggu aku. Sebab apa Aisyah kata waktu tu aku kurus lagi. Aisyah boleh jadi umur dia dalam 14 tahun ke 15 tahun. Kurus lagi Aisyah. Mungkin lah orang rasa ada ke tak ada Aisyah ni sepatutnya lah. Duduk atas apa ni, duduk atas utara tu kan. So orang tak pasal bahawa Aisyah tinggal. Bijaknya Aisyah bila dia tinggal, dia tidak kalut gini lagi lari ke tak. Dia cari tempat hak dia berhenti tadi,
dia duduk situ sehinggalah dia nera. Dan dia nera menyebabkan Nabi SAW tugaskan seorang sahabat iaitu Safwan bin Mu'attal As-Sulami kata silap ataupun Az-Zakwani, untuk dia ni ditugaskan sebagai untuk kutip barang-barang tinggal. Saya kena ada barang-barang penting tinggal, dialah akan kutip. Dan diriwayatkan juga Safwan ni dia je ni kalau tidur payah bangun. Dia kena cukup tidur molek dia akan bangun lah. Sebab itulah Nabi tugaskan dia ni untuk jadi orang yang kutip barang. Jadi apabila Safwan dia tengah apa ni kutip-kutip barang, akhirnya dia tengok ada satu bahasa kita kan ada satu benda hitam, lembaga hitam. Dia gigi tengok Aisyah. Sebab apa? Kemungkinan muka Aisyah terbuka ke? Dia menyebabkan Safwan ni sebelum ni turun ayat hijab. Sebelum daripada ni Safwan pernah tengok Aisyah ketika mana ayat hijab tak turun lagi. Ayat pakai tudung tak ada lagi. Ya. Jadi Safwan tengok tu, Safwan tahu tu Aisyah. Sehinggalah Safwan sebut sekara je. Dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita panggil istirja'. Istirja' ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati kau Aisyah kau ke apa? Sudah. Musibah. Ni antara benda kita kena betul juga dalam masyarakat kita. Inna lillah ni bukan hanya untuk kematian saja. Kematian itu salah satu daripada tepat hak kita boleh sebut inna lillah. Dalam Al-Quran sendiri sebut wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sesungguhnya kami akan uji kamu wala nabluwannakum bi syai'in minal khawf dengan ketakutan. Minal khawfi wal ju' dengan lapar. Wa naqsin minal amwal kurangnya rezeki, maksudnya tidak ada duit. Wa naqsin minal amwali wal anfus, jiwa, nyawa matilah. Wath thamarat dan juga tumbuh-tumbuhan. Maksud semua ni disebut sebagai musibah. Wa basyiris sabirin, dan bagi kabar gembiralah kepada orang sabar atas ujian yang Allah Taala bagi. Salah satu daripada tu ataupun apa-apa ujian. Alladzina idza asabatuhum musibah, orang-orang ni apabila mereka ditimpa musibah, qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni kita boleh sebut accident contohnya, inna lillahi wa inna ilaihi. Mati tu kau? Tak lagi. Tak lagi. Tidak syarat mati untuk kita sebut innalillah ni. Innalillah ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah kita mari, dan kepada Allah Taala kita akan balik. Jadi ayat ni boleh digunakan ketika mana kita kena musibah lah. Boleh. Tak ambil hari ni kita sambung. Ringkas kita habis sikit, pada kita detail dalam minggu depan insya-Allah. Ataupun setakat mana ada. Stay tune untuk akan bersambung. Jadi apabila gitu, Aisyah ni dia dalam bahasa orang muda ni kita panggil innocent. Dia tak rasa bersalah ke apa. Mungkin dia tertinggal. Kelik-kelik kebetulannya Aisyah demam. Demam dia tu lebih dekat dengan sebulan. Ketika mana demam tu Aisyah tak tahu pun orang tengah kecek. Rupa-rupanya orang yang buat cerita ni, Safwan orang muda, Aisyah pun umur 15 tahun. Tak okey lah. Tak okey lah. Setengah ustaz kita sebut Abdullah bin Ubay ni dia hanya pergi panah, pergi cari orang, dia panah lain. Panah lain situ, panah lain sini, panah duduk dua orang. Sikit apa habis itu ya dia. Hak lain tu suruh orang lain fikir. Sehinggalah Aisyah kata aku dalam masa sebulan tu aku tak tahu pun apa berlaku. Sebenarnya aku cek ketika mana waktu tersebut Nabi tidak semesra seperti dulu. Nabi ni ketika mana isteri dia sakit, dia lebih penyayang lah. Tapi ketika mana aku sakit sebulan tu, Aisyah kata Nabi sebut kaifatikum. Kalau bahasa kita lain kat, awak okey ke? Pategi. Gitu ya. Aku menampak kemesraan Nabi kurang. Sebab apa? Sebab orang tengah fitnah isteri Nabi ni. Media jahat ni tengah main ni. Tengok media jahat ni, siapa yang terkesan? Nabi sendiri pun terkesan. Sebab itulah kita amat sebut dah pasal media sebab kahwala ni kita cerita bahawa kadang-kadang benda-benda hak jahat ni bukan sahaja orang hak jahat terkesan, confirm orang kata jahat akan gunalah. Tapi orang baik pun boleh terkesan.
Ya, antaranya sahabat-sahabat, beberapa sahabat akan terkesan. Antaranya Hamnah binti Jahash. Ingat Hamnah binti Jahash? Hamnah binti Jahash ni ialah sikit tu. Dah. Siapa Hamnah binti Jahash? Jahash. Baru kita cerita sore kak dia tadi. Adik ipar Nabi. Adik ipar Nabi terkesan ni. Zainab binti Jahash ni siapa lagi? Isteri Mus'ab bin Umair. Orang confirm syurga dah buat ni. Terkesan dengan media. Media kita panggil media lah lagu tu. Saya baca cerita-cerita tak baik. Kita minta jauh lah daripada media-media tidak baik ni. Sebab apa? Sebab orang baik pun boleh terkesan. Abang sebut contoh mudahnya sebelum ni, abang kata email tu email Majahara ke? Syekh Abdul Rahman As-Sudah tu. Kalau lu masa mengaji tu tidak tahu mati. Dia molek-molek jadi tu email pagi tu. Telah mati Abdul Rahman As-Sudah. Okey, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, ucap dulu. Aku tak tahu cerita tu betul ke tak. Tapi innalillah tu panjang dah, semoga Allah telah merahmati dia gini. Cerita tak betul. Jadi dimainkan oleh Abdullah bin Ubay. Sebulan. Nabi tak boleh nak apa sebab apa? Tidak ada wahyu. Kita akan tengok lepas ni semakin Nabi Aisyah cerita Aisyah ni teruk dah kan. Kalau teruk, bukan kau teruk lah, masuk kau tegang. Siapalah Aisyah kata aku keringlah air mata. Dan Nabi pun ada pertimbangan untuk nak menceraikan Aisyah. Siapa setara tu? Tak ada konflik orang lain hebat setara ni juga. Nabi pun diuji dengan konflik keluarga siapa setara ni. Pas kita pelik apa sikit sebanyaknya. Sikit-sikit, selah-selah sikit, biasa tu. Nabi ni, kalau kita duduk di tempat Nabi ni, apa akan berlaku? Sebulan Aisyah tak ada nak gapo. Kena berhenti dah kali deh. Kita akan sambung sikit lagi. Bertemu di minggu depan akan bersambung. Kita akan tengok akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala akan turun ke ayat membersihkan Aisyah. Dan dalam peristiwa ni sangat-sangat banyak pengajaran yang kita boleh belajar lah. Cuma amo tak ada lah nak sebut belaka. Yang pentingnya kita cerita, kita tengok, kita akan dengar lepas ni kita belajar. Kita akan belajar dari sudut konflik keluarganya lagu mana. Nabi salah satu bapa Aisyah jadi kering air mata tu. Aisyah pergi jumpa ayah dia, Abu Bakar. Aisyah pergi jumpa Abu Bakar. Kata, "Oh yaklah sepatah ke Nabi tak okey lah aku lagu ni." Abu Bakar buat lagu mana? Abu Bakar ni natu Nabi, sahabat Nabi. Natu Nabi, tua Nabi. Abu Bakar lagu mana? Anak dia ni, kau kena ni. Abu Bakar pun tak backup Aisyah. Tak apa lagi. Mak tak backup juga. Aku tak nak kata gapo Rasulullah. Akhir kali Rasulullah masuk dalam satu masa tu. Jadi Rasulullah sebut lagu mana? Dia dengan harapan kita lah, kalau lah kita mendalami, memahami seorang wanita dengan harapannya, tok laki aku backup lah aku. Akhir sekali tak habis juga cerita ni. Sikit lagi dah. Jadi Nabi sebut kata-kata gapo Nabi kata. Sebab time ni arah ataupun syariat untuk zina kau gapo tak ada lagi. Nabi tak nak buat gapo. Nabi SAW kata, kalau lah betul mu adalah orang baik, maka Allah Taala akan suci kamu. Tapi kalau lah mu betul-betul buat, maka istighfar, ampunlah, mintalah ampun Allah. Dengan harapannya tu laki kita backup lah. Dia pun kata kalau mau buat mu istighfar. Maksudnya masih ada kemungkinan tu. Jadi Aisyah kata, aku jerit sampai kering air mata, tak ada air mata dah. Dada aku ni hati apa ni panggil kabit ni jatuh aku ni nak pecah rasa. Sehinggalah Aisyah turunnya Allah Taala buat turun ayat untuk mensucikan Aisyah. Mensucikan Aisyah, Nabi SAW perlu biasa Nabi perlu ni sahabat tahu akan turun wahyu. Yang mana akhir sekali apabila turunnya ayat ni, Aisyah berterima kasih kepada Allah. Dia tak berterima kasih ke suami dia. Jadi itu secara ringkasnya. Hasil detail sikit lagi insya-Allah kita akan sambung minggu depan. Cerita yang sangat-sangat menarik. Lepas daripada tu kita akan cerita satu peristiwa yang terbesar juga, iaitu peperangan Ahzab nanti. Peperangan Ahzab iaitu peperangan Khandaq, kita akan tengok selepas daripada peristiwa ni lah. Minta maaf salah silap. Terima kasih belaka atas perhatian. Kalau ada salah sikit sebanyak tu boleh hayat gambar deh. Jadi amo salah kecek ke isu politik ke apa, amo tidak bermaksud ke untuk nak kata kepada siapa-siapa, tidak. Cuma nak suruh kita belajar. Dengan kita belajar sirah ni sepatutnya kita lebih celak
dalam isu-isu lagu ni. Kita lah ni kita dah tahu dah. Kita nak balas politik pun setakat parti sahaja. Setakat parti, jangan pergi sebab agama, janganlah siapa tahap nak mencemarkan nama-nama orang ke gapo. Lebih buat cerita hak betul. Benda-benda gini kita sebagai orang hak Islam, kita orang hak ada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita orang hak belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepatutnya kita kena belajar bahawa benda-benda gini adalah benda hak kita kena jauhi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu benda ni akan berlaku. Kita cerita-cerita Nabi kan, lepas daripada ni perpecahan ataupun kita panggil sebagai clash akan berlaku banyak dalam sejarah Islam. Para sahabat pun akan ada clash. Sebabnya Allah Taala sendiri kata sungguhnya umat ni akan mukhtalifun, akan berbeza pendapat, akan berpecah. Allah Taala kata illa man rahima rabbuh, kecuali orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala saja. Orang yang sedar, orang yang tarik break. Kita ada balas ni kita kena belajar untuk tarik break. Setakat mana nak break? Dia gi tu gak accident tak boleh nak royak lah. Dia accident tak boleh buat gapo dah lah. Tu accident tak boleh buat gapo dah. Tapi benda-benda gitulah benda kita nak akan belajar. Para sahabat akan berselisih antaranya isu selepas daripada kematian Osman. Abu Bakar tak banyak sangat. Umar okey lagi. Apabila Osman mati, maka bermulalah banyak fitnah-fitnah, ujian-ujian yang ditimpa oleh para sahabat sendiri. Bahkan bukan beza tu, bukan hanya beza gini, sehingga terbunuh, sehingga berlaku perang. Yang mana para sahabat kadang-kadang muka dia tahu dia tak boleh dia hanya buat ijtihad sekadar hak ada depan mata dia. Jadi semua tu hak penting juga kita kena faham ya, permainan syaitan. Kita kena letak faham situ. Sikit lagi dah. Kalau kat nama ya dah. Ketika mana Nabi Yusuf, cerita Nabi Yusuf dalam permulaan surah Yusuf, Allah Taala cerita mengenai Nabi Yusuf mimpi. Lepas daripada Nabi Yusuf mimpi, dia cerita ke ayah dia. Ayah dia kata la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida innasyaitana lakum aduwwum mubin. Gitulah, kalau hamba salah boleh rujuk balik. Yang pentingnya Nabi Yaqub ni sebut bahawa mu jangan cerita kepada saudaramu. Sungguhnya kalaulah mu cerita, mereka akan buat benda-benda tak molek. Innasyaitana lakum aduwwum mubin. Sungguh syaitan lah musuh yang paling nyata. Ni satu asas yang sangat penting. Ambo menariknya seorang guru ambo apabila dia cerita mengenai cerita ni, dia kata asas kepada gapo-gapo masalah kita kena letak masalah syaitan depan. Bukan usul syaitan besar. Mudahnya dalam isu, contohnya Nabi Yusuf, dia balas sama adik-beradik tu. Adik-beradik kan anak dia. Tapi kijak siapa? Syaitan. Apabila kita ada masalah keluarga ke apa, kita kena letak syaitan ni. Apabila kita letak syaitan tu senang lah. Relax. Ni mana syaitan? Memang dia suka tengok orang balah. Sihir salah satunya kijak syaitan lah. Untuk apa? Memecahkan antara dua suami dan juga isteri. Syaitan. Kita tengok situ. Jadi Nabi Yaqub apabila cerita awal, Allah Taala cerita awal surah Yusuf, innasyaitana lakum aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan adalah musuh yang paling nyata. Jadi kita klik situ. Balah kau gapo kau ni mana syaitan. Cari penyelesaian. Masalah ni adalah untuk diselesaikan, bukan untuk diperbesarkan. Kita besar. Sehinggalah Nabi Yusuf akhir sekali dia dendam ke tak? Dia tak dendam. La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Dia pun kata tidak ada dendam. Sungguh Allah Taala telah mengampunkan kamu. Sebab dia letak asas jelas, iaitu benda-benda hak balah dan sebagainya, khianat kau gapo, asasnya belakang dia siapa? Syaitan. Jadi kita bila kita faham benda tu adalah daripada syaitan, maka kita tahu mana kita nak break. Masalah gapo-gapo pun, semoga Allah Taala bagi taufik kepada kita untuk terus beramal, untuk menjadi orang baik. Semua kita ni orang nak kebaikan belaka. Cumanya kita betul channel ke arah hak mana hak kita sesuai, dan kita jadilah orang hak paling terbaik dalam kehidupan kita ni. Lebih-lebih lagi musim ni lah musim kena jaga mulut. Jaga mulut. Kena belajar untuk jaga mulut. Sebab dengan mulut ni ramai mana dah orang masuk neraka. Tak payah start lama. Minggu depan pula, sebab minggu depan ngundi dah minggu ni Sabtu ni. Satu ni tak boleh kacak. Minggu depan boleh kacak lah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.